Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekali lagi Muhammad Hanafi bin Hussein, pengurusi eksekutif Banglo IBS. Kali ini saya ingin berkongsi satu topik yang ringkas berkenaan dengan tips 5 langkah sebelum menyertai lelong. Tips 5 langkah sebelum menyertai lelong. Bagi penggemar-penggemar lelong, persiapan 5 langkah ini penting sebelum anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, menyertai lelong bagi membeli rumah-rumah ataupun hartanah lelong di seluruh Malaysia. Apakah langkah pertama, tuan-tuan? Langkah pertama, biasa kalau anda ingin menyertai lelong, anda kena dapatkan POS. Apa dia POS, tuan-tuan? POS adalah Proclamation of Sale. Proclamation of Sale. POS ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dapatkan dokumen ini daripada pihak pelelong berlesen ataupun daripada pejabat tanah, daripada bank, daripada pemaju dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam hartanah ataupun subjek hartanah tersebut. Rumah, tanah, apartmen, kondo, apa-apa atau apa-apa sahaja yang ingin dilelong. Jadi bila dah dapatkan Proclamation of Sale, POS ini, yang mempunyai banyak butiran yang membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan sama ada tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai lelongan tersebut. Antara yang ada dalam POS adalah pendetailan tentang hartanah tersebut. Tanah di mana, lokasi di mana, berapa harga lelongan, syarat-syarat TNC, term and condition pun ada di situ, dan pihak-pihak yang terbabit dalam berlelongan tersebut. Ini langkah yang pertama, cukup penting. Dan bila anda semua dah dapatkan POS, dah baca dengan syarat dan termanya, barulah tuan-tuan dan puan-puan pergi ke langkah yang kedua, iaitu membuat semakan di pejabat tanah. Membuat carian tanah tersebut. Betul ke tanah ni nak dilelong dan siapakah pemegang gadaian tanah tersebut. Jadi pendetailan nanti sama ada anda sendiri boleh membuat semakan di pejabat tanah ataupun melantik peguam. Langkah kedua iaitu membuat semakan di pejabat tanah ataupun melantik peguam untuk membuat semakan tersebut. Itu langkah yang kedua. Selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan meneruskan dengan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah membuat daripada butiran semakan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat di pejabat tanah ataupun dengan peguam tu, tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke langkah ketiga, iaitu membuat lawatan tapak. Jangan mempercayai 100% kepada semakan sahaja semata-mata tanpa membuat lawatan tapak. Ini kadang-kadang kesilapan-kesilapan yang biasa berlaku kepada kepada pembida-pembida. Kita yang berminat dengan lelong ini, dia nampak harga memang murah lelong dan terus menyertai lelongan tanpa membuat lawatan tapak dan semakan. Ini antara kesilapan-kesilapan yang biasa berlaku. Jadi langkah ketiga, membuat lawatan tapak dan pastikan keadaan subjek atau hartanah tersebut ditapak. Bukan sekadar subjek tersebut, tetapi mengambil peluang
apabila anda membuat lawatan tapak, lihat persekitaran, lihat kemudahan-kemudahan asas yang ada berhampiran dengan subjek. Okey. Dan pada waktu selepas buat lawatan, langkah keempat, saya mencadangkan langkah keempat adalah membuat semakan penilaian atau kita sebut sebagai valuation report yang boleh diperolehi daripada penilai-penilai berdaftar. Okey, langkah keempat, tujuannya apa tuan-tuan? Tujuan kita buat penilaian untuk harta tersebut, memang kita tahu sepatutnya lelong pastinya harga lebih murah daripada harga nilai semasa. Tetapi kita nak melihat berapakah perbezaan ataupun nilaian sebenar dengan harga lelangan tersebut, dan berapakah plan kita untuk menentukan bid. Berapakah kita nak bid, jangan sampai nanti sampai hujung-hujung harga yang kita bid tu sama ataupun lebih mahal sebenarnya daripada harga semasa. Itu strategi dia. Itu yang keempat. Dan setelah proses yang keempat, dah dapatkan report dan penilaian yang kita rasa puas hati dengan penilaian tersebut, barulah yang kelima, kita menyediakan keperluan-keperluan seperti mana diperlukan di dalam lelongan tersebut. Contoh, penyediaan bank draft sama ada 5% atau 10% daripada harga lelongan. Itu kena perlu disiapkan sebelum tarikh lelongan. Dan waktu yang sama pastikan kita pun bersedia untuk dengan IC. Jadi ini antara 5 langkah awal yang pihak tuan-tuan dan puan-puan kena sediakan sebelum menyertai lelongan pada tarikh-tarikh yang telah disebutkan di dalam POS nanti. Jadi itu saja perkongsian ringkas saya tentang tip 5 langkah persediaan sebelum menyertai lelongan. Itu saja perkongsian daripada saya, Muhammad Hanafi Yusin, daripada Banglu IBS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye.